Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah mari kita bersegera menyempurnakan pengajian kita, sambungan pengajian penawar bagi hati. So tuan-tuan puan-puan boleh masuk segera. Sila sharekan pengajian kita ni seramai mungkin. Ambil link masing-masing, masukkan dalam grup, InsyaAllah. Tak ada orang masuk lagi kau? InsyaAllah tuan-tuan, tag nama kawan-kawan kita, ambil link masuk dalam grup, sharekan seramai mungkin. Kita akan mulakan pengajian kita sebentar saja lagi, insyaAllah. Tuan-tuan yang dah masuk, sila komen suara saya. Saya tak ada mic ni, pakai earphone biasa saja. Adakah kedengaran dengan jelas ataupun tidak? Cuba komen. Alhamdulillah dah keluar suara. Muhammad Hanafiah, macam mana kesihatan, dah okey ke? InsyaAllah tuan-tuan yang dah masuk, sila sebarkan pengajian kita supaya lebih ramai umat di luar sana dapat manfaat, insyaAllah. Pengajian kita kitab penawar bagi hati. Malam ini insyaAllah kita masuk pada muka surat 16, fasal yang kelima pada menyatakan faraj, insyaAllah. Fasal yang kelima pada menyatakan faraj, kitab Jawi, muka surat 16, insyaAllah. Allahumma syfik syifaan kamilan wa ajilan. InsyaAllah Allah Ta'ala sembuhkan segera yang sakit. Minta share lagi pada kawan kita, ambil link, masuk dalam grup masing-masing, supaya semua dah sedar. Pengajian kita akan bermula sebentar lagi, insyaAllah. Yang ramai ya. Minta gambar ramai. Cepat. Tuan-tuan dah sedia? Kalau dah sedia, komen ana musta'id. Ana musta'id, ana bersedia. Kita nak habiskan satu live saja malam ni, satu fasal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du, fa'a'udhu billah minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Fasal yang kelima
pada menyatakan faraj, yakni kemaluan. Kita dah habis fasal pertama pada menyatakan mata, fasal kedua pada menyatakan telinga, ketiga pada menyatakan lidah, keempat fasal pada menyatakan perut, dan malam ini insya-Allah fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Berkata musannif, ketahuilah olehmu, siapa? Kita semualah talibal ilm, wahai penuntut ilmu sekalian, bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah Ta'ala itu bagi engkau akan faraj, yakni kemaluan, kerana kegunaan yang bangsa akhirat, yakni kegunaan dari sudut manfaat akhirat. Apa manfaat bangsa akhirat? Iaitu mengadakan anak dengan dia. Kerana faraj, kemaluan kita ni, ataupun dia panggil alatut tanassul, alat boleh mengembangkan silsilah keturunan. Dengan faraj, kemaluan tadi, dia merupakan alat tanassul, dia panggil alat meneruskan keturunan kita. Tanpanya tidak akan ada anak dari segi hukum adatnya, tanpanya tidak akan tersebarnya keturunan kita. Jadi faedah bangsa akhirat iaitu mengadakan anak, yakni mengadakan zuriat dengan dia, yakni dengan faraj. Kerana sabda Nabi SAW, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Tanakahu wa tanasalu, artinya berkahwinlah olehmu. Tanakahu, berkahwinlah. Tanasalu, yakni bertanassul lah. Kahwin, tanasul, yakni berketurunan lah. Berkahwinlah oleh kamu. Wa tanasalu, bertanassul lah. Fa inni mubahin, nescaya kamu mendapat anak-anak. Tanakahu tanasalu, tanakahu, kamu kahwin, tanasalu, nescaya kamu mendapat anak-anak. Fa inni mubahim bikumul umam, maka bahawasanya aku bermegah-megah, berbangga-bangga, kata Nabi SAW, dengan kamu akan segala umat ini. Bila kahwin dapat zuriat, dapat anak. Jadi baginda Nabi SAW kata, fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah, aku akan berbangga-bangga di depan nabi-nabi yang lain pada hari kiamat, akan ramainya umat aku ini. Nabi suruh kita kahwin, ramaikan umat, ramaikan anak keturunan. Kerana nabi-nabi mereka berbangga dengan ramainya umat mereka pada hari kiamat. Bahwasanya aku bermegah-megah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Dan sabda Nabi SAW, iza mata ibnu adam anqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salih yad'uhu lah. Artinya apabila mati manusia, nescaya putus oleh amalannya manusia tadi, melainkan daripada 3 perkara. Bila mana manusia mati, maka putuslah amalan. Tak boleh lagi nak solat, tak boleh lagi nak sedekah jariah, tak boleh lagi nak umrah haji, tak boleh lagi nak tolong jiran, tak boleh lagi banyak perkara, melainkan 3 perkara. 3 perkara ni boleh lagi berjalannya pahala kepada kamu. Apa 3 perkara tadi? Illa min salas. Maka 3 perkara pertama, wakaf, sadaqatin jariyatun. Sadaqatun jariyatun, sedekah yang berjalan pahalanya. Kalau kita sedekah biasa ni, atas dunia, atas yang kita hidup ni saja boleh kita sedekah, dan pahalanya berjalan terbatas. Yang dimaksudkan dengan sedekah jariyah, sedekah pahalanya yang berjalan, terus berjalan, itu yang dimaksudkannya adalah wakaf. Ada tanah yang kita wakafkan untuk didirikan masjid, ada tanah yang kita wakafkan untuk didirikan madrasah. Selagi mana ada pelajar yang mengaji, solat, beribadat di atas tanah wakaf tadi, maka selagi itulah pahala kita akan terus berjalan walaupun kita telah meninggalkan dunia yang fana ini. Demikian juga kita
wakafkan mikrofon. Kita wakafkan air kolah kita buat. Selagi mana orang duk guna kolah tadi, mengambil wuduk, ambil air sembahyang dan sebagainya, sampai kiamat, kalau ada orang duk guna, sampai kiamatlah pahala sedekah tadi akan terus berjalan masuk dalam kantong poket amalan kita. Jadi pertama yang tidak akan terus berjalan adalah pertama wakaf, harta wakaf. Dan kedua, ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Ini juga harta wakaf, juga ilmu yang mana tak putus amalan dia. Ilmu yang mana diambil manfaat. Inilah niat saya tuan-tuan. Saya mengajar tuan-tuan ini walaupun berapa orang saja, 16, kadang 20, paling ramai 50, 60 ketika ini. Akan tetapi insya-Allah video pengajian ini selagi mana ada dalam Facebook saya, selagi mana orang duk scroll, duk dengar, duk ambil manfaat faedah daripada video pengajian ini, selagi itulah pahala pengajian tadi, pahala ibadat tadi akan masuk dalam buku catatan saya. Itulah harapan saya, insya-Allah. Mudah-mudahan ianya menjadi sedekah jariah sampai hari kiamat. Jadi pertama, harta wakaf yang tak akan putus daripada amalan manusia dikala amalan-amalan yang lain telah putus. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan tak semestinya mengajar kitab-kitab hadis, tasawuf, tak semestinya mengajar kitab-kitab fiqh. Banyak mana ilmu yang kita ada, balighu anni walau ayah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah daripada pihak aku walaupun sepotong ayat. Kita tahu muqaddam, alif, bata, kita ajar anak kita, kita niat ajar jiran-jiran kita, kita niat juga ajar datang ke rumah kita, orang-orang di sekeliling kediaman dan taman kita, ajar walaupun muqaddam. Ilmu daripada muqaddam tadi, dia dapat mengenal Al-Quran, dia dapat baca Al-Quran, faham Al-Quran, sebarkan Al-Quran. Banyaknya pahala tadi, banyak mana pahala akan mengalir dalam buku catatan kita, insya-Allah. Jadi yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, yang diambil manfaat dengan dia. Dan yang ketiga, anak wa waladin salih, anak yang beriman, anak yang soleh, yang mendoa baginya. Anak yang soleh yang mendoa bagi ibu bapa. Selagi mana kita ada anak soleh, walaupun kita telah pergi meninggalkan dunia yang fana ini, kita tinggalkan anak yang soleh, yang hari-hari berdoa kepada kita, baca Yasin untuk kita, sedekah khairat niat untuk kita, baca Al-Quran niat untuk kita. Apa amalan anak soleh yang baik tadi, dan doa-doa mereka akan sampai kepada parent, kedua-dua ibu bapa mereka. Berkata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, Ibnu Hajar ini seorang ulama besar, ulama hadis, ulama fiqh yang hebat. Pendapat Ibnu Hajar, ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya. Jadi anaknya, apa saja anak yang soleh tadi, dia melakukan amalan yang baik, juga akan dapat hisah bahagiannya kepada kedua ibu bapanya. Jadi anak-anak kena niat lah. Apa saja amalan yang kita buat, kita baca Yasin, hari Jumaat kita baca kahfi, sembahyang sunat, duha, isyraq, tahajud, kita niat, ya Allah, kau sampaikan juga amalan aku ini untuk kedua-dua ibu bapa aku yang telah meninggal dunia. Maka akan mengalirlah amalan pahala yang kita lakukan tadi kepada kedua ibu bapa kita. Itu kata Ibnu Hajar. Tiada segala amalan yang jahat. Intaha makna habislah perkataan Ibnu Hajar. Jadi amalan yang baik saja yang akan mengalir masuk ke dalam buku catatan ibu bapanya. Adapun amalan yang jahat tak mengalir lah. Kalau tidak nyanyalah kita, nanyalah kita, anak 10, anak 12, anak pakat duk buat jahat, ibu bapa dalam kubur, anak buat jahat, segala pahala apa itu, dosa tadi duk mengalir kepada ibu. Hanya pahala yang baik saja mengalir kepada ibu. Itu baiknya Allah, rahmatnya Allah, adilnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walillahil hamd. Demikian lagi menjadikan Allah Taala bagi engkau akan faraj. Habis bab apa? Bab amalan yang tak putus walaupun selepas kita mati. Masuk pula faedah bangsa akhirat daripada faraj ini. Demikian lagi menjadikan Allah Taala bagi engkau siapa kita semua wahai manusia, akan faraj kemaluan kerana kegunaan dunia. Habis bab dari sudut
akhirat. Sekarang kita nak bahas tentang dari sudut dunia, apakah faedah faraj dan kemaluan yang Allah Ta'ala kurnia pada kita, iaitu bersedap-sedap dengan jima' dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jima' itu. Nikmat dari segi sudut dunianya Allah Ta'ala kurniakan faraj, kemaluan, adalah untuk bersedap-sedap, untuk berseronok-seronok dengan suami isteri daripada hasil jima' tadi. Kerana setiap anggota Allah Ta'ala kurnia kepada kita ada talazus, kesedapannya yang tersendiri. Mata ada keseronokannya melihat benda-benda yang cantik, telinga ada keseronokan mendengar kalamullah, hadis-hadis Nabi, syair-syair yang mendekatkan kepada Allah. Tangan ada keseronokannya, kaki, fikiran ada keseronokannya, alat tanasul faraj kita ada keseronokannya, dan raja segala anggota hati ini pun ada keseronokannya. Raja segala anggota, yakni qalbi, hati kita ni bila dapat seronok bila mana hati ini dipenuhi dengan cinta Allah, bila mana hati ini dipenuhi dengan muhabbat Allah, maka hati ini juga akan mendapat keseronokan yang tersendiri. Kalau mata seronoknya ada keseronokan yang tersendiri, telinga ada keseronokan tersendiri, kemaluan kita ada keseronokan tersendiri, sudah tentu raja segala anggota, yakni qalb, hati kita, sudah tentu ada keseronokan yang lebih lazat, sedap daripada segala anggota-anggota yang lain. Maka hendaklah kita penuhkan hati kita dengan cinta muhabbat Allah. Barulah kita sebut nama Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dia akan rasa halawatul iman, kemanisan iman, kelazatan menyebut nama Allah. Hati kita akan rasa seronok. Itu dia. Maka bersedap-sedap dengan jima' dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan hasil jima' tadi. Selain daripada seronok, kesedapan berjima', juga daripada faraj tadi, terhasilnya anak bagi hasil daripada kita jima' tadi, terhasilnya anak juga, kita bermain-main dengan anak, itu juga nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan dengan kurniaan faraj kepada kita tadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana firman Allah Taala, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, al-ayah. Artinya bermula harta benda dan sekalian anak itu, harta benda kita, wal banun, dan anak pinak kita itu, zinatul hayatid dunya, perhiasan hidup di dunia. Harta, anak pinak ini perhiasan hidup di dunia kita. Dengannya kita boleh bermain-main, dengannya kita boleh berseronok-seronok. Tapi kena ingat ayat lain juga ada menyebut innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta-harta kamu dan anak pinak kamu kadang-kadang dia menjadi fitnah. Fitnah dengan makna ujian kepada kamu. Selain daripada harta dan anak-anak kita ni sebagai perhiasan hidup di dunia, ianya juga kadang-kadang dia adalah fitnah, ujian bagi kita. Anak yang sudah besar yang melupakan ibu bapa, anak yang degil tidak mendengar kata ibu bapa, anak yang merempat, anak yang mana tak pernah balik jenguk ibu bapa, tak berkhidmat kepada ibu bapa, itu merupakan fitnah, ujian. Dalam ayat ini kata zinatul hayat. Kalau kita didik anak kita, tarbiyah dengan anak kita dengan sunnah, seperti mana yang ditunjuk ajar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harta dan anak kita akan menjadi perhiasan kehidupan kita di dunia. Dan firman-Nya Allah Taala lagi, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, al-ayah. Artinya dihiasi bagi manusia akan kasih akan segala keinginan. Keinginan tadi daripada perempuan, minan nisa wal banin, dan anak-anak. Jadi dihiasi bagi insan, manusia itu adalah hubbus syahawat, mencintai keinginan hati daripada apa? Dari segi sudut keinginan untuk mendapatkan nisa, perempuan-perempuan, wal banin, keinginan untuk mendapatkan anak. Allah Ta'ala memang menghiasi hati manusia itu dengan mencintai keinginan untuk mendapat wanita-wanita dan anak pinak. Maka bermula mensyukurkan ini anggota. Cara kita nak mensyukurkan nikmat faraj, kemaluan yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita, memelihara daripada yang diharamkan. Hendaklah kita pelihara kemaluan kita ni daripada perkara yang diharamkan. Apa? Seperti zina dan liwat. Kena elakkan kemaluan kita ini daripada melakukan zina, fali'azubillah,
dan liwat. Dan juga mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jarinya isteri. Kena elakkan daripada mengeluarkan air mani dengan sendiri ataupun dengan selain daripada isteri dan jarinya isteri. Dan memeliharanya daripada yang syubhah, seperti jima' pada nikah yang batil. Dan kita kena pelihara juga daripada faraj kita ini melakukan perkara-perkara yang syubhah, seperti jima' pada nikah yang batil jika taklid ia. Pada nikah yang batil jika taklid ia akan yang berkata dengan sah nikah itu. Contohnya apa? Contohnya nikah mut'ah. Na'udzubillah, kalau kita bertaklidkan mazhab Syiah, boleh bernikah dengan perempuan, mana-mana perempuan, nikah mut'ah. Ada waktu-waktu yang tertentu. Aku nikah dengan kamu untuk masa 1 bulan setengah, contohnya. Kahwin fulan dengan fulan untuk masa 1 bulan setengah. Nikah muakkad. Nikah muakkad lain, ini nikah mut'ah. Golongan Syiah, Rawafis, mereka mengamalkan nikah mut'ah. Ini terkeluar daripada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita taklid Syiah ataupun nikah-nikah yang batil, maka itu termasuk di dalam kita menggunakan faraj kemaluan kita di dalam perkara-perkara yang syubhah. Kalau benda itu syubhah, kita anggap syubhah. Kalaulah kita anggap benda itu betul lah. Seperti jima' pada nikah yang batil jika taklid ia akan yang berkata dengan sah nikah itu. Kalau nikah itu nikah yang sah, seperti nikah muakkad. Nikah muakkad pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika mana mereka pergi perang berjihad, lama mereka di jalan Allah, tak balik, tak jumpa isteri mereka. Pernah terjadi Nabi SAW kahwinkan sahabat secara muakkad. Tapi muakkad ini lain akad dan caranya daripada nikah mut'ah. Nikah mut'ah yang digembar-gemburkan oleh Syiah itu berlainan, berasingan daripada nikah muakkad. Contohnya, kalaulah nikah itu sah, maka itu dipanggil nikah syubhah. Dan jika tiada, kalau tiada sah, nescaya adalah ia haram. Macam nikah mut'ah tadi, maka dia akan jadi haram, bukan syubhah lagi. Telah berfirman Allah Ta'ala pada ketika memuji akan orang yang beriman pada mendapat kemenangan. Dalam satu firman Allah Ta'ala menyebut, qad aflahal mu'minun, maka sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un. Pertamanya, orang yang mana khusyuk dalam solat mereka. Dan seterusnya ayat, walladzina hum li furujihim hafizun, maka sesungguhnya berjayalah mereka. Artinya, dan sekalian yang memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu. Ada ayat Allah Ta'ala kata, berjayalah orang mukmin yang mana dapat memelihara faraj kemaluan mereka. Jadi orang yang dapat menjaga faraj kemaluan itu, Allah Ta'ala iktiraf bahawa orang ini adalah orang yang berjaya dunia dan akhirat. Kecuali atas sekalian isteri dan sahaya mereka itu yang perempuan. Mana mereka jaga faraj kemaluan mereka, tidak tidak menanam di ladang yang lain selain daripada ladang isteri dan hamba sahaya yang perempuan, maka bahawasanya mereka itu tiada dicela. Tak celalah kalau kita tanam pada ladang yang betul. Maka bahawasanya mereka itu tiada cela. Dan diketahui ilmu bahawasanya tiada sempurna memelihara faraj itu melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat, dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok. Jadi nak jaga faraj, Switchnya di mana? Switchnya adalah dengan menjaga mata. Allah Ta'ala firman dengan ayat sebelum ini, kita baca, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakanlah Muhammad kepada orang mukmin, hendaklah mereka tunduk pandangan mata mereka dan memelihara faraj kemaluan mereka. Jadi bila mata kita dapat dikontrol, maka kemaluan juga akan dapat dikontrol. Dan yang kedua, bila hati dapat dikontrol, maka penzinaan juga akan dapat dikontrol. Kita kena jaga hati, mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat, dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok. Kadang-kadang manusia itu pejam pun buat dosa. Itu dosa imajinasi. Dia duduk memikir dalam hati, pergi kedai tadi tengok balik, oh perempuan tu dia, maka dia muhasabah balik.
Murakabah tengok perempuan tu cantiknya. Maka itulah perkara-perkara yang boleh membawa mendekatkan dengan zina. Dan memelihara perut daripada makan yang syubhah. Ini di antara perkara-perkara yang boleh kita jaga, Swiss untuk kita menjaga apa itu yang disebut sebagai zina, yakni faraj kita. Pertama, jaga mata. Yang kedua, jaga dosa imajinasi itu. Jaga hati kita daripada memikirkan rupa yang elok. Dan jaga perut daripada makan yang syubhah. 2 hari lepas kita cerita bab syubhah kan. Jagalah makan daripada benda yang syubhah, yang di tengah-tengah ni. Kenapa? Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang di tengah-tengah itu perkara yang syubhah. Kalau kita dapat jaga makanan daripada benda yang syubhah, maka kita akan mengelakkan, akan menghindarkan kita daripada melakukan dosa zina dan sebagainya. Dan mengelakkan daripada bersangatan kenyang. Ini semua Swiss lah yang boleh membangkitkan nafsu syahwat kita untuk melakukan zina. Memelihara makan daripada bersangatan kenyang. Kerana yang demikian itu menyeru kepada zina. Kenapa tadi? Mata yang tak dapat dijaga, imajinasi yang tak dapat dijaga, perut makan syubhah, perut yang makan bersangatan kenyang tadi, semuanya itu menyeru kepada zina yang ada ia sebesar-besar segala dosa. Segala dosa besar ni, di antara dosa besar adalah dosa zina. Dengan ijma' para ulama. Kemudian daripada kufur dan membunuh orang. Kufur, pertama kufur, syirik, dosa besar. Kemudian bunuh orang, lepas itu zina dah, nombor 3. Kenapa? Telah berfirman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُخْلَدُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ. Artinya, dan mereka yang tiada mengibadatkan, wala yad'una ma'allah, mereka dan mereka yang tiada mengibadatkan ataupun mereka yang tiada menyeru, mereka itu beserta Allah akan Tuhan yang lain, ilahan akhar, yakni mereka hanya sembah Allah Ta'ala, tidak sembah Tuhan lain. Mereka hanya menyeru, mendoakan hanya pada Allah, tidak menyeru kepada selain pada Allah. Ilahan akhar, Tuhan yang lain. Wala yaqtul, pertama mereka yang tidak syiriklah masuk di sini. Yang kedua, wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan tiada membunuh mereka itu, orang beriman, akan nyawa yang mengharamkan Allah Ta'ala akan membunuhnya, melainkan dengan hak, melainkan dengan sebenar-benar. Yang kedua, dia tidak bunuhlah nyawa saja-saja, melainkan bunuh nyawa yang sebenar. Maknanya kalau satu orang itu, kalau hukum hudud, satu orang bunuh orang lain, maka diberi hukuman hudud, qisas, bunuh dia, maka bunuh itu adalah bunuh dalam lingkaran syariat. Tak boleh kita bunuh saja-saja orang itu. Maka itu dosa yang kedua, yakni membunuh nyawa tanpa sebarang hak. Yang ketiga, ni dosa yang ketiga, wala yaznuna. Dan tiada berzina mereka itu. Jadi dosa zina ni dosa nombor 3. Dosa yang besar. Dan tiada berzina mereka itu. Jadi wa may yaf'al zalika, barang siapa yang melakukan demikian itu, barang siapa mengerjakan akan demikian itu, tadilah syirik akan Allah, membunuh nyawa tanpa hak, yang ketiga melakukan zina, nescaya berjumpalah ia akan siksa, wa yalqa athama ni makna siksa, atau makna yang kedua, atau akan telaga di dalam api neraka Jahannam. Ada ulama kata athama ini adalah merupakan satu perigi, nama kepada satu perigi dalam telaga neraka Jahannam. Orang yang melakukan 3 perkara tadi, dia akan mendapat siksa. Athama, akan berjumpa dengan siksa, ataupun yang kedua, dia akan dihumbankan dalam satu perigi dalam neraka Jahannam. Wa yudha'af lahul azab, kemudian digandakan baginya akan siksa azab pada hari kiamat. Azab 3 dosa ni bukan saja azab biasa-biasa, tapi azab yang akan yudha'af lahu, akan digandakan berkali-kali terhadap orang yang melakukan dosa tersebut. Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Tak cukup lagi, yaumal qiyamah wa yukhlad fihi muhana, dan berkekalan ia, orang yang melakukan 3 dosa ini, padanya berkekalan ia padanya api neraka, dihina akan dia. Wa yukhlad fihi muhana, akan berkekalan hina dalam api neraka. Illa man taba wa amana, Allah Ta'ala mengeluarkan surah dan bentuk kecuali melainkan mereka yang bertaubat. Illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat, wa amana, kemudian kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melakukan dosa-dosa besar, khususnya dosa yang disebut dalam ayat ini,
Pertama, dosa kufur, syirik pada Allah. Yang kedua, dosa membunuh tanpa hak. Yang ketiga, dosa zina. Maka kalau kita tidak bertaubat pada Allah Ta'ala, maka kita akan dikenakan azab athama, satu pergi dalam neraka jahanam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan akan kekal ke dalamnya dalam keadaan dihina, kecuali mereka yang bertaubat. Dan firman-Nya Allah Ta'ala lagi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan jangan menghampiri kamu akan zina, kerana bahawasanya zina itu adalah ia zina itu maksiat yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan. Artinya sejahat-jahat pekerjaan. Tengok firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak kata wala taznu, la tazni, jangan kamu berzina. Allah Ta'ala tak kata jangan kamu berzina. Tapi Allah Ta'ala kata wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Apa maksud? Kata ulamanya, apa saja perantaraan yang boleh menghampir, membawakan kamu kepada perlakuan zina, itu termasuk dalam ayat ini. Contoh, jangan kamu chatting dengan perempuan bukan mahram. Jangan kamu telefon mendengar seorang yang lunak perempuan bukan mahram. Jangan kamu duduk dalam satu keadaan yang boleh mendatangkan fitnah di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Apa saja yang boleh mendekatkan kita kepada zina, Allah Ta'ala larang. Maknanya, bukan Allah Ta'ala tak kata jangan kamu berzina. Malah apa saja yang boleh memudahkan kamu, membuka pintu penzinaan, itu pun jangan kamu menghampirinya. Betapa sekali uslub Al-Quran mengajar pada kita, supaya kita ni dan keturunan kita ni tidak terlibat dengan dosa zina. Yang duk berlaku zina ni kenapa? Kerana mereka terlibat dalam perkara yang boleh menghampiri zina. Tak jaga ikhtilat pergaulan lelaki perempuan. Tidak menjaga percakapan dengan ghair mahram. Tak jaga. Walaupun ghair mahram tadi lebih muda pada kita, ghair mahram tadi lebih tua pada kita, tak kisah, selagi mana dia terbuka pintu fitnah, selagi itulah kita kena tutup, jangan kita hampiri. Sebab Allah Ta'ala kata wala taqrabuz zina innahu kana fahishah. Kerana apa? Zina tadi adalah maksiat yang sangat keji. Wasa sabila, dan sejahat-jahat jalan. Artinya sejahat-jahat pekerjaan. Telah menceritakan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnul Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ia siapa? Ibnu Mas'ud. Bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud tadi, apa dosa yang lebih besar pada sisi Allah Ta'ala? Ayu zambin akbar, dosa mana yang lebih besar indallah, di sisi Allah? Bersabda ia Nabi SAW bahawa engkau jadikan bagi Allah Ta'ala akan yang menyemutu. An taj'alallahu niddan, bahawa kamu menjadikan Allah Ta'ala itu sebagai sekutu, yakni kamu mensyirikkan Allah, itu dosa besar. Pertama. Bersembah aku, Ibnu Mas'ud kata lagi. Kemudian apa ya Rasulullah? Next, apa lagi dosa besar? Kata Ibnu Mas'ud. Bersabda ia Nabi SAW bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bawa makan ia anak engkau serta engkau. Bunuh anak kerana takut bimbang tak cukup rezeki. Bunuh anak. Zaman jahiliah dulu mereka membunuh anak. Mereka membunuh anak dengan takut tak cukup rezeki. Dalam konteks kita ni, kalau kita tak nak anak hanya kerana takut tak cukup rezeki, tak boleh lah. Kalau tak nak anak, kita buat perancangan kerana tak nak anak, kalau tak dan sibuk nak jaga apa, tak apa, masalah. Tapi kalau tak nak anak semata-mata takut anak tadi tak cukup, kita nak bagi beras, nak bagi makan apa semua, takut bak rezeki, itu dosa besar yang kedua. Yang ketiga kemudian apa? Bersabda ia Nabi SAW bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa anak engkau makan ia seperti engkau. Bersembah aku, yakni Ibnu Mas'ud tanya lagi. Kemudian next, apa lagi ya Rasulullah dosa besar yang ketiga? Bersabda ia baginda Nabi SAW bahawa engkau berzina akan perempuan mana? Perempuan orang yang hampir dengan rumah engkau. Berzina dengan perempuan jiran kamu. Ini dosa besar yang ketiga selepas apa itu? Membunuh anak dan selepas syirik pada Allah Ta'ala. Kenapa dosa zina dengan jiran ini termasuk dalam dosa besar? Kerana dia melibatkan beberapa kefasadan yang lain. Pertamanya, dia berzina. Pertama, dosa zina itu sendiri. Yang kedua, dia berzina dengan isteri orang lain. Isteri orang dah. Dia berzina dengan isteri orang. Yang ketiga, dia berzina dengan jiran pula. Jiran yang mana dituntut untuk kita berlaku baik dengan jiran tersebut. Dituntut untuk kita memuliakan jiran.
dituntut untuk kita memberi kesenangan pada jiran, tiba-tiba kita melakukan zina dengan perempuan jiran kita. Maka disebab itulah berzina dengan perempuan jiran rumah kita, ianya termasuk dalam dosa-dosa besar, diletakkan level yang ketiga selepas membunuh anak dan selepas syirik, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita, beri taufik pada kita untuk kita jaga faraj kita, kemaluan kita ini, supaya ianya tidak terjadi asbab penzinaan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menjaga, mengelakkan diri daripada membuka pintu-pintu fitnah, melakukan perkara-perkara yang boleh menghampirkan kita kepada zina dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa ilmuhu atam. Kita akan sambung lagi fasal yang ke-6 pada 2 hari lagi. Fasal yang ke-7, habislah fasal ke-7 pada menyatakan 2 tangan dan 2 kaki, insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah taala bagi taufik pada saya dan tuan-tuan dan seluruh umat sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamd kama anta ahluh. Salli ala sayyidina Muhammadin kama anta ahluh. Af'al bina ma anta ahluh, fa innaka anta ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allahumma tahhir qulubana an sayyi'atik. Allahumma tahhir a'yunana an sayyi'atik. Allahumma tahhir qulubana an sayyi'atik. Allahumma tahhir butunana an sayyi'atik. Allahumma tahhir furujana an sayyi'atik wa ma'siyatik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma inna nas'aluka min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ta'ala sayyidina habibih Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa 2 hari selepas ini, insya-Allah taala. Assalamualaikum.